Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua pelajar tingkatan 5. Okay, saya tukar label dulu tingkatan 5. Okay, hari ni kita nak belajar bukan kimia ya. Kita akan belajar sains tingkatan 5. Okay, so sains tingkatan 5. Ulang kaji akhir. Okay, sebelum mereka semua ini menjalani peperiksaan. Okay, pentaksiran minggu depan. Okay, minggu depan apa? Hari Jumaat ini. Okay, so are you ready, Kavya, with our exam? Ready. Okay, so let's go to discuss the question in our workbook. Okay, for the first question for the paper 2. Okay, so let's go. Okay, ini muka surat berapa ni? Muka surat 119. Okay, so muka surat 119. Kalau tak berapa jelas, tengok dalam buku awak ya. Okey, dia kata, murid tingkatan 4 jingga menjalankan satu aktiviti untuk menentukan kadar denyutan nadi. Dah banyak kali kita buat soalan kadar denyutan nadi kan? Okey, semua pelajar dalam suatu kelas yang menunjukkan keputusan aktiviti daripada eksperimen tersebut. So, lelaki 72, perempuan lagi tinggi 83. Okey, apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Macam mana kamu nak tahu? Tengok jadual. Cikgu dah banyak kali cakap jadual. Sebelah kiri mesti manipulasi MV. Sebelah kanan adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Kena ingat tu. Okey. So, dah nampak dah. Apa ini? So, ini adalah jantina. Tulis je kat sini. Jantina. Okey. Tulis dalam buku kamu ya. Okey. Kemudian untuk bergerak balas. Bergerak balas pergi yang belah kanan. So, ini apa yang dia tulis? Purata. Salin balik. Purata bilangan denyutan nadi. Okey. Salin sahaja. Tak kisahlah kamu. Okay, contohnya kalau dekat sini kata logam. Jenis logam. Kamu kena letakkan apa dia punya parameternya. Okey. Soalan yang seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah yang mesti ditetapkan. Apa maksud ditetapkan? Maksudnya di sini adalah yang dimalarkan. Yang dimalarkan. Apa yang kamu tetapkan dalam eksperimen ini? Takkan jantina lagi. Apa contohnya? So, kamu boleh buat. Pelajar dalam satu kelas, umur dia sama tak? So umur dia sama. So, kamu boleh buatkan dia punya pemboleh ubah yang kamu tetapkan ini adalah umur. Okey. Aktiviti fizikal kakak boleh tak? Boleh juga. Kalaulah semua pelajar yang mengambil kadar denyutan nadi, denyutan nadi ni berada dalam keadaan rehat. Duduk sahaja. So, itu pun boleh juga. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Ramalkan. Okey. Dia kata ramalkan bilangan denyutan nadi dalam masa 1 minit bagi seorang murid yang baru sahaja habis senaman. So, habis senaman dia punya jantung dia akan bergerak dengan laju. So, dia nak lelaki. So, kamu pergi kepada lelaki. So, lelaki sini 72. So, kalau dia bersenam. So, maksudnya kamu buat lebih daripada 72 lah. Berikan apa-apa nilai. Okay, asalkan dia lebih daripada 72. So, kamu letakkan contohnya 87. Contohlah ya. Okay, lepas tu soalan yang seterusnya. D. Pada pendapat anda, mengapa kadar denyutan nadi murid perempuan lebih tinggi? Semalam baru saya cakap. Kenapa Kavya? Kenapa perempuan lagi tinggi punya kadar denyutan nadi? Sebab jantung. Jantung apa? Jantung siapa? Jantung murid perempuan lebih kecil ke lebih besar? Kecil. Kecil. So, murid perempuan mempunyai jantung lebih kecil berbanding lelaki. Okey. Murid perempuan mempunyai jantung yang lebih kecil berbanding lelaki. Okey, dan okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, menunjukkan seorang murid yang sedang mengkaji tentang faktor mempengaruhi kestabilan. So, kalau kamu lihat, kita ada wooden, blok kayu,
yang mempunyai ketinggian dia berbeza. Satu pendek, sederhana dan tinggi. Agak-agak siapakah yang akan jatuh dulu? So apa? Ramalkan. Yang manakah yang akan jatuh dulu? Lepas tu dia kata susun ikut urutan menurun. So maksudnya kalau susun ikutan menurun, yang paling mudah untuk jatuh adalah yang paling tinggi ke yang paling rendah? Yang paling tinggi ke yang paling rendah yang akan jatuh dahulu, Kavia? Tinggi. Pandai. So, yang tinggi tu adalah A. So, yang paling mudah untuk jatuh adalah A. Kemudian B. Kemudian C. Betul? Yang paling rendah adalah C. Okey, so soalan yang seterusnya. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan blok kayu tersebut? Kalau kamu tengok betul, apa faktor dia? Ada tinggi, ada rendah. Itu apa faktor dia tu? Pusat graviti. Pandai. Pusat graviti. Okey. Apakah hubungan? Kalau dia kata hubungan, kita kena gunakan perkataan semakin MV dan semakin RV. Apa manipulasi kamu tadi? Semakin tinggi objek. Okey, semakin tinggi objek, semakin rendah kestabilan objek. boleh. Semakin rendah kestabilan. Okey, kestabilan siapa? Kestabilan objek. Semakin tinggi objek, semakin rendah kestabilan. Macam bangunan tinggi-tinggi, kalau dah tiba-tiba ada monster raksasa tu yang macam dekat cerita Ultraman tu datang, dia hentak, yang jatuh dulu yang bangunan tinggi. Okey. Tiba-tiba pula masuk cerita Ultraman. Okey, sebab anak saya suka Ultraman. Apakah faktor yang ditetapkan? So, sekali lagi, fixed variable ataupun pemboleh ubah mala. Okey, pemboleh ubahan mala dia adalah, kalau kamu lihat, dia punya keluasan tapak dia semuanya adalah sama. Okey, so jawapan dia adalah luas tapak blok. Luas tapak blok kayu. Okey. Soalan seterusnya. Sekiranya anda seorang jurutera bangunan, apakah kaedah yang akan digunakan untuk menambahkan kestabilan? So, kamu nak tambahkan lagi kestabilan. Nak bagi dia lagi kukuh, lagi stabil. Macam mana? Bagaimana dengan luas tapak? Kamu boleh kecilkan ke? Kamu nak besarkan dia? Nak bagi dia stabil. Besarkan dia. Macam piramid. Piramid kan luas tapak dia kan besar. So kita menambahkan luas tapak bangunan. Okey, menambahkan luas tapak bangunan. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan 3. Mohana menjalankan satu eksperimen untuk menentukan bagaimana GC mempengaruhi inersia sesuatu objek. Daya yang sama telah digunakan untuk menolak kedua-dua baldi tersebut dan masa yang diambil oleh baldi untuk berhenti berayun dicatatkan dalam jadual 3. So, baldi yang P kosong, baldi yang Q ada pasir. So, masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun, untuk baldi yang kosong adalah lagi rendah masa dia, lagi cepat dia berhenti berbanding dengan baldi yang mempunyai pasir. Okey, so soalan dia. Nyatakan satu hipotesis. So, kalau hipotesis ni, cikgu kata tulis perkataan jika manipulasi MV maka RV. Okey, kita cuba. Jika ini adalah baldi kan? So, jika baldi berisi pasir, contoh saya nak ambil yang Q. Jika baldi kosong pun boleh. Terpulang kepada kamu. Kamu nak buat baldi yang kosong, kamu nak buat baldi yang berisi pasir. Okey, jika baldi yang berisi pasir
diayunkan, maka masa yang lebih lama diambil untuk berhenti berayun. Nampak tak cikgu tulis? Mesti bezakan. Jika manipulasi, baldi yang berisi pasir, maka masa yang diambil untuk berhenti berayun. Lebih lama ke lebih cepat? Lebih cepat dia berhenti. So, contoh. Kalau kamu nak gunakan baldi yang kosong. Jika baldi yang kosong diayunkan, maka masa yang diambil adalah lebih cepat untuk berhenti berayun. Okey. So, kemudian kita pergi kepada inference. Inference tu sebab kepada pemerhatian. So, kenapa masa diambil untuk baldi yang berisi pasir lagi cepat? Lagi lama, untuk berhenti berbanding baldi yang kosong. Okey. So, dekat sini kamu cakaplah. Baldi yang... Alamak, tak nampak ya. Warna hijau dia tak nampak ya. Kita padam. Kita pakai pen warna yang merah jugalah kiranya. Okey. Baldi yang berisi pasir lebih lama untuk berhenti berayun kerana inersia baldi bertambah apabila jisim bertambah. Makin banyak jisim, makin besar inersia dia. Okey? Makin besar jisim, semakin besar inersia dia. So, kena ingat tu ya. Okey, kemudian pergi kepada C. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. So, kalau kamu lihat tadi, yang bergerak balas. So, ini soalan nombor berapa ni? C. Okey. So, soalan ni adalah C. So, C dia adalah... Ni soalan nombor berapa ni, Kavya? Nombor C1 ya. Okey, masa ambil... Cikgu dah cakap tadi. Sebelah kanan yang bergerak balas. Sebelah kiri adalah yang dimanipulasikan. Kalau macam ini, jangan kamu ambil manipulasi baldi sahaja. Kamu kena cakaplah. Yang pertama, baldi yang kosong. Kedua, dan baldi yang berisi pasir. Dia ada dua baldi yang berbeza. Jangan kamu berbaldi pula. Baldi sahaja. So, dia tidak tepat. So, yang boleh berubah yang bergerak balas di sebelah kanan. So, sebelah kanan adalah masa yang diambil oleh baldi untuk berhenti berayun. Okey. Kemudian, apakah yang pemboleh ubah yang ditetapkan? Apa yang sama? Apa yang kamu nampak? Apa ni? Panjang tali. Okey. Kena dua-dua kena sama. Kedua-dua, jangan satu panjang, satu pendek. Itu sudah salah. Okey, itu sudah salah. Okey, soalan D. Berikan definisi secara operasi bagi inersia. Cikgu ajar dah. Macam mana nak buat definisi. So, definisi ambil perkataan dia. So, inersia ialah. So, inersia ialah. Okay. Dia adalah situasi kan. So, ataupun keadaan. Situasi apabila masa yang diambil. Yang ini adalah V. Masa yang diambil oleh baldi
untuk berhenti berayun. Okey, sekali lagi, apabila daya yang sama digunakan untuk menolak baldi. Initiate ialah situasi di mana. Di manalah. Tak naklah apabila. Di mana. Di mana. Masa yang diambil oleh baldi untuk berhenti berayun apabila daya yang sama digunakan untuk menolak baldi. So, keyword untuk kalau kamu nak jawab, untuk menjawab definisi secara operasi mesti ada perkataan ialah. Kemudian kena tulis bahan ke, keadaan ke, proses ke. So ini situasi lah. Di mana masa. Yang ini adalah pembalik ubah yang bergerak balas. Pembalik ubah yang bergerak balas. Dan kamu kena tuliskan apabila. Apabila apa? So, kena buatkan keadaannya. Keadaannya. Daya yang sama digunakan untuk menolak baldi. So hati-hati ya. Bila mak buat definisi, ingat. Ambil perkataan dia. Ialah keadaan ke, masa ke, keadaan proses ke, dan RV apabila tu maksudnya keadaan dia. Boleh ya. Kita pergi kepada soalan seterusnya, nombor 4. Soalan nombor 4 ini dia kata, Marini menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria. Piring Petri E diletakkan di almari yang gelap, manakala piring Petri F diletakkan di cahaya matahari. E dekat dalam almari, F dalam di bawah cahaya matahari. Nyatakan hipotesis. Bila dia minta hipotesis, kat sini, kamu mesti cakap hipotesis dah. Nombor berapa ni? 4A. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Kamu buatlah. Jika kita nak cakap, ni apa ni namanya? Piring Petri. Jika piring Petri diletakkan di dalam almari, contoh ya. Maka pertumbuhan bakteria ke? Pertumbuhan yang di sini dia nak bakteria ya. Bakteria akan menjadi. Jika piring Petri diletakkan di dalam almari, maka pertumbuhan bakteria akan berlaku. Maksudnya kalau dekat cahaya dia tidak akan berlaku lah. Apakah pembalik ubah yang ditetapkan? Maksudnya yang sama. So, kedua-dua ni, kamu nampak, kedua-dua ni, apa yang digunakan sama? Jenis bakteria. Tulislah. Jenis bakteria. Yang sama. Ingat ya, pembalik ubah yang nampaknya buku kerja ni banyak minta untuk pembalik ubah yang ditetapkan kan? Banyak sangat dah diminta. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Nyatakan dia kata satu langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini. So apa-apa pun dalam eksperimen ni kamu kena basuh tangan kamu bersih-bersih. Macamlah sekarang ni kan. Musim COVID kan. So kamu kena basuh tangan bersih-bersih dengan apa? Dengan sabun. Kalau tak ada sabun waktu itu, pakailah hand sanitizer. Basuh tangan dengan air sabun sebelum dan selepas menjalankan eksperimen. Nyatakan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Selain daripada yang tadi adalah faktor suhu. So, kehadiran cahaya kan? Selain daripada itu apa?
kelembapan, nilai, apa lagi satu? Nilai pH. Sini satu markah je. So, kamu buat satu je. Jangan buat banyak-banyak. Buat satu je. Takut yang satu tu akan menyalahkan jawapannya betul. Okey. So, kita pergi kepada, okey ke Kavya? Boleh ya? Boleh follow ya? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Rajah 5 menunjukkan sejenis bantuan kecemasan yang dilakukan. Kalau nampak ini apa? Jenis apa ni? CPR. Okey, jenis CPR. Okey, so kalau jenis yang CPR ni waktu bila? Kalau orang tu pengsan, lemas. Okey, so bantuan CPR ni akan kita bagi. Okey, apakah jenis? So kamu kena tulis. Kalau kamu tulis CPR saja betul ke? Tak boleh. Kamu kena tuliskan namanya yang panjang. Kena ingat ni. Ingat sekarang ni Kavya. Ingat macam mana kamu nak buat nama ayat dia. Tulis banyak-banyak kali. Resusitasi. Kardiopulmonari. Resusitasi kardiopulmonari. Ingat tau. Okey, yang kedua, soalan yang kedua, tuliskan kepentingan untuk kedua-dua langkah terlibat dalam bantuan kecemasan ini. So, tekanan pada dada. Kenapa perlukan bagi tekanan pada dada? Sebab kita nak memulihkan degupan jantung. Okey. Dan peredaran darah. Okey, kemudian untuk bantuan pernafasan. Sebab kita nak membekalkan apa? Gas apa Kavya? Membekalkan oksigen. Okey, dah siap. Okey, kemudian dia kata bulatkan situasi mana yang betul. Yang mana satu? Yang cikgu cakap tadi apa? Lemas. Lagi? Heart attack. Tercekik tak? Diabetes tidak? Okey. Nampak tak kat sini dua markah? Bila dia kata dua markah, maksudnya kena bagi dua jawapan. Okey, soalan yang seterusnya. Mengapa kita perlu belajar tentang kaedah ini? Kenapa? Sebab kita nak selamatkan orang lah. Tulis sini. Untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Ataupun kalau ada pelajar yang buat mengurangkan tahap keparahan kecederaan. Kita tak nak bagi lagi parah lah cedera dia. At least kita dapat selamatkan sedikit. Bagi pernafasan, bantuan pernafasan. Okey. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Rajah skema ini menunjukkan jantina, penentuan jantina. Okey, yang ini kita dah belajar. Okey, tuliskan genotip. Okey. Kalau dia minta genetik, kamu tengoklah. Dia gabungkan siapa? Dia gabungkan ini, yang S ni, dengan ini. So, 22 tambah 22, 44 tambah X tambah X. So, X. Boleh ya? Okey, tengok T. T ditambahkan siapa? Ini dengan ini. So, 22 tambah 22? 44 plus XY. Y. Yang ini kena ingat. Siapa jantina perempuan? Siapa jantina lelaki? XX ke XY? Okey. So, apakah yang menentukan jantina seseorang? So, apa-apa pun jantina ditentukan oleh sperma. Okey, sebab sperma yang membawa gen Y. Okey. Kemudian, berapakah kromosom yang terdapat dalam zygot? Okey, dalam zygot kita ada 46 kromosom. Okey, 46 kromosom. Termasuk dengan kromosom seks ya. Okey, berdasarkan rajah skema, nyatakan keberangkalian. So, keberangkalian dia adalah 1/2 ataupun separuh. Ataupun kalau kamu nak buat 50% pun boleh. Okey. Kemudian, apakah kepentingan proses J? Proses J yang mana? Proses J kat sini. Ini proses apa ni? Ini adalah proses meiosis. So, dia adalah, apa kepentingan dia? Untuk menghasilkan variasi
antara organisma. Sebab masa meiosis berlakunya pindah silang. Pindah selang ni lah yang menentukan ataupun menentukan variasi untuk seseorang. Genetiknya lah, perpindahan genetik antara ibu dan ayah. Kadang-kadang kalau kamu tengok kakak kamu lebih kepada genetik mak. Abang kamu pula lebih kepada genetik ayah kamu. Okay? So, itu adalah untuk proses meiosis. Kena ingat ya. Proses meiosis, proses mitosis. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ini pula mengenai luka kaki. Dia kata yang suka untuk sembuh. Agak-agak kalau orang ada sakit kaki susah untuk sembuh. Kadang-kadang boleh kena potong kaki tu. Sakit apa tu Kavia? Kak Fia sakit apa? Yang boleh potong jari kaki, kadang-kadang sampai kaki. Diabetes mellitus. Okay, diabetes mellitus ataupun kencing manis lah. Tapi kita sebut diabetes mellitus. Okay, mellitus. Okay, pada rajah 7. Bulatkan kelenjar endokrin yang berkaitan dengan situasi di atas. Yang mana satu? So, kamu bulatkanlah. Dia terlibat dalam pankreas. Mana pankreas Kavia? Saya tak nampak pankreas pun. Sepatutnya ada pankreas satu kat sini ya tak? So, sekitar sinilah. Kita bulatkan je lah dekat situ. Sepatutnya pankreas, kelenjar dia. Okey, bagaimanakah kelenjar yang anda bulatkan itu menyebabkan masalah kesihatan? Okey, so kamu cakaplah. Kelenjar pankreas tidak boleh menghasilkan insulin yang mencukupi. Okey, sebab 2 markah kena bagi 2 point. Glukosa berlebihan tidak dapat ditukar ke glikogen. Glukosa tak dapat kita tukarkan kepada glikogen. Okay, soalan C. Bagaimana Encik Anandan boleh mengelakkan masalah kesihatannya? Berikan 2 cara. Macam mana? Orang yang kencing manis macam mana kita nak kurangkan? Paling kurang lah dia tak boleh sembuh terus. Paling kurang pun dia akan dapat kurangkan. So, kurangkanlah makanan yang bergula. Selalu bersenam. Okay? So, kamu tulis kat sini 2 point ya. Mengurangkan makanan bergula. Okay, ataupun satu lagi, bersenam selalu. Okey, dah. Siap. Okey. Sikit lagi soalan. Okey, sikit lagi. Okey, soalan nombor 8. Okey, rajah 8 menunjukkan kedudukan A, B, C. Okey, yang digunakan. Okey, kemudian berapakah nombor proton bagi unsur A? So, macam mana kamu nak tahu nombor proton? Macam ini je Kavia. Senang saja. Kamu tengok ke jadual berkala yang kamu bagi. So, kamu tuliskan start daripada yang kiri ni nombor 1. Pergi ke belah kanan hujung sekali. Ini nombor 2. Kemudian yang A adalah nombor 3. So, nombor berapa kat sini? Nombor 3. Maksudnya daripada kiri pergi ke kanan. Lepas tu turun bawah, turun bawah. Turun sampai ke bawah. Maksudnya apa? Okay, nombor proton disusun ikut kepada pertambahan nombor proton. Unsur disusun ikut kepada pertambahan nombor proton. Okay, nyatakan satu ciri bagi unsur C. So, unsur C ni dekat kumpulan 18. So, ingat tak cikgu cakap kumpulan 18 ni adalah kumpulan yang dia tak boleh bertindak balas dengan apa-apa. So, maksudnya dia tidak reaktif. Sorry. Tidak. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan satu unsur yang terdapat dalam jadual berkala. So, dia ada 15, 31. Berapakah nombor neutron? So, macam mana nak kira neutron? Nak kirakan nombor neutron,
sebelum tu kamu kenal dulu. Ingat tak cikgu cakap, nombor yang paling besar ni adalah nombor apa? Tulis dalam buku kamu. Nukleon. Yang nombor yang kecil ni adalah proton. So nak kirakan nombor neutron, so maksudnya nukleon tolakkan dengan proton. Sebab apa? Sebab nak dapatkan nombor nukleon, proton tambahkan neutron. So kalau nukleon kamu 31, proton kamu 15, so berapa neutron kamu? 16. So berapa betul Kavya? 16 betul kan Kavya? Kamu kira tak? Betul-betul, ada kira. Betul, ada kira. Tuliskan kamu punya jalan kerja dekat atas ni Kavya. 31 tolak 15. So nanti bila kamu ulang kaji, kamu ingat macam mana nak buat. Okey, lukiskan susunan. So macam mana kamu nak susunkan? Ingat tak cikgu cakap? Ini elektron. Cikgu, mana ada elektron kat dalam ni cikgu? So, sebab proton ini adalah sama dengan bilangan elektron. So, bila proton 15, so elektron pun 15. Ingat tak cikgu kata apa? Kita ada rumah. Nak susun dia kena ada rumah. Okay, rumah pertama kena paling maksimum 2. So, 2. Rumah kedua maksimum kena diisi 8. Okay, baru 10. Dia nak berapa tadi? 15. So, 10. So, hujung sekali mesti 5. Sebab apa? 2 tambah 8, 10. 10 tambah 5, 15. Ingat. Okay, rumah yang pertama maksimum 2. Rumah kedua maksimum 8. Rumah ketiga maksimum 8. Ingat ya? Okay. Kemudian macam mana kamu nak susun? So, kamu buatlah. Antara titik-titik ke. Macam saya suka pangkah. Nampak sikit? Tak susah. 2. Yang ini 8. Pasangkan dia. Okay, kamu pasangkan dia. Yang last sekali adalah 5. Okay, dah. Siap. Okay. Pastikan semua bilangan kamu ni cukup tau. Baru kamu akan dapat 2 markah. Okay, kemudian soalan ni kata. Okay, kumpulan. Tentukan kumpulan. Cikgu kata apa hari tu? Nak tentukan kumpulan, tengok kepada nombor yang hujung sekali. Dia adalah 5. So, adakah dia kumpulan 5, Kavya? Apa cikgu? Kalau hujung dia 5, adakah dia kumpulan 5? Cikgu cakap apa? Kalau lebih daripada 3, cikgu kena tambahkan berapa lagi, Kavya? Tambahkan 10. Ingat ya? Boleh ya? Untuk kumpulan, okay, kamu kena tengok nombor elektron yang paling hujung. So, paling hujung dia adalah 5. Takkanlah kamu nak tulis kumpulan 5. Salah. Cikgu cakap kalau nombor elektron ni yang hujung sekali ni lebih daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambahkan 10. So, dia adalah 15. Macam mana kalau ditanya berapakah kala dia? Di manakah kala dia? Kamu kira berapa rumah dia. So, ada berapa rumah? 1, 2, 3. So, maksudnya kala adalah kala 3. Okey, dah siap. Okey, pergi kepada soalan nombor 9. So, ini adalah proses kita nak buat apa? Alkohol. Okey, namakan proses. So, ingat, nama proses nak buat alkohol adalah proses penapaian. Okey, apakah yang boleh digunakan untuk menggantikan larutan glukosa? Kamu gantikanlah apa-apa unsur gula yang ada unsur gula. Macam saya suka letak jus anggur lah. Selalunya orang buat arak kan guna anggur kan? Okey, kemudian jika bahan kosmetik seperti minyak wangi diletakkan dekat dengan sumber api, apa yang berlaku? Confirmlah minyak wangi tersebut akan apa? Terbakar. Kenapa minyak wangi tersebut akan terbakar? Sebab minyak wangi mengandungi apa? Alkohol. So, dia mengandungi alkohol. Okey. So, soalan seterusnya. Proses penghasilan alkohol menghasilkan gas karbon dioksida dengan menggunakan bahan dan aradan seperti botol air mineral, jus bungkus yeast, 1 bungkus yeast,
larutan gula, belon, lakarkan eksperimen. Yang ini mereka cipta. So, bagaimana kamu nak reka cipta? So, ambil sahaja bahan yang dia bagi, kamu lukiskan. So, dia ada botol. Okey, anggaplah botol saya macam ini cantik kan. Okey, so ini botol. Lepas tu dia ada belon. Sebab kita nak tengok penghasilan gas. So, belon dekat sini. So, kamu akan nampak belon dekat sini. Okey. So, ini adalah belon. So, dekat sini, okey, dalam ini kamu letakkan. Okey, dekat sini kamu letakkan yeast dengan larutan gula. Sebab dia bagi. Kamu label ikut kepada bahannya. Kamu lukis pun ikut kepada bahan dia. So, ini apa? Belon. So, ini apa? Botol air mineral. Dah siap. Botol air mineral. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 10. Dah last dah ni Kavia. Okey, sabar ya. Dah last dah. Okey. Raja ini sistem hidrolik. Ingat tak yang semalam cikgu ajar? Sistem hidrolik. Tekanan dekat sebelah omboh kecil output ni sama seperti tekanan dekat input sama dengan output. Luas permukaan. Okey. Pressure, daya bahagikan dengan luas permukaan. Input adalah sama seperti luas daya bahagi dengan luas permukaan di sebelah output. Okey. So, bandingkan daya yang bertindak pada piston P dan piston Q. So, kalau kamu lihat dekat Q ni omboh dia besar. So, bila dia omboh dia besar, so maksudnya daya dekat omboh Q ni kena lebih besar lah. So, kamu cakap sini daya. Kenapa? Nampak tak F kat sini? So, dia akan menghasilkan P. So, tekanan dekat sini, bila F ni tinggi, so pressure pun dia akan tinggi. Tekanan pun akan tinggi. Maka, daya pada piston Q lebih besar daripada piston P. Okey. So, daya pada piston Q lebih besar daripada piston P. Berikan alasan anda. So, alasan dia apa? Sebab apa tadi? Kalau kamu tengok, dia punya luas permukaan dia adalah lebih besar. Luas permukaan Q lebih besar. Okey, dah siap. Okey, apakah jenis cair? So ingat tak hari tu cikgu cakap apa? Kita kena gunakan apa? Ingat tak yang jet yang dekat bengkel tu? Dia gunakan minyak. Okey, dia tak gunakan air. Sebab apa? Minyak kerana minyak tidak termampat. Okey. So, soalan yang seterusnya. Yang ini pun mereka cipta. 3 markah. Soalan dia, apabila aplikasi sistem hidrolik banyak membantu dalam kehidupan harian kita, anda dikehendaki melakarkan reka bentuk sebuah sistem hidrolik dengan menggunakan beberapa blok kayu, 2 picagari dan salur penghantar ruang. Ingat tak yang kamu buat projek tu? Inilah yang kamu kena buat. Jom kita lukis sama-sama. Okay, ambil pembaris tau. Nak lukis ambil pembaris. So, ini adalah dia kata ada kayu. So, dekat sini ada kita nak angkat blok kayu lah. So, maaflah kalau lukisan cikgu tak cantik. So, dekat sini cikgu nak letakkan suatu tak cantik lah. Padam sekejap. Okay, sini ada kayu. Okay. So, sini. Okay. Okey, kemudian dia ada shrink kat sini, picagari. Kamu ingat tak yang kamu buat tu? Yang cikgu suruh buat projek tu. Inilah kelebihannya kalau kamu buat. So, kamu boleh agak dah macam mana kamu nak buat. So, kat sini ada lagi picagari. Okey, satu lagi picagari. Allah, buruknya lukisan saya. Okey, kemudian so, ini satu picagari. Okey. So,
Kemudian ini letakkan dalam satu tapak lah. So kita labelkan dia. So kita nak label, kita pakai hitam lah. So ini adalah shrink kamu ya. Ini adalah picagari. So ini adalah blok kayu. So ini adalah picagari. So ini wayar penyambung. Ingat tak ya cikgu suruh beli getah tu? Bukan wayar, salur penghantar. Terhilang tu pula. Okay. So, nanti satu tolak dekat sini. So, bila tolak kat sini, benda alih dia akan naik kat sini. So, dia akan tolak benda ini ke atas. Bila ni ditolak ke atas, so blok kayu pun akan ternaik ke atas. Okey, Kavia. Boleh ya, Kavia ya? Sikit-sikit, slow-slow. Nombor 11. Okay, yang ini mengenai pengaratan. Okay. Antara logam tulen dengan alloy. So kedua-dua ni paku tentang keluli. So kamu buat eksperimen tentang paku. Okay, tentang paku keluli dengan yang ini dia pakai apa ni? Paku besi dengan paku keluli. Ingat tak? So kamu kena ingat lah. So ingat yang dia pakai dua tabung uji tu. Kedua-dua kamu letakkan air. Kemudian dalam itu kamu letakkan paku. Okay, dalam ni ada air. Ni paku keluli, ini paku besi. Sini dalam air, ni air. So, lukiskan. Okay. Saya akan bagi satu yang saya dah buat dengan pelajar-pelajar tingkatan 4 tadi. So, kamu ikut kepada yang saya bagi tadi. Okay, kemudian untuk soalan nombor 12. Yang ini tentang teknik aseptik. Apakah yang mencegah lebih baik daripada yang ini tentang aseptik. Teknik aseptik, pensterilan, pengantiseptik. Ini macam tak berapa faham tentang teknik-teknik ni, tak payahlah buat. Patogen ni semua tak payahlah buat. Kamu tengok soalan nombor 13. Okey, dua perbezaan antara tulang manusia dengan tulang burung. So kamu tahu tulang burung ni, tulang dia berongga. Lebih ringan, okey. Tulang manusia ada yang padat, ada yang berongga, okey. So, yang ini tentang sistem hidrostatik. Dekat dalam, yang ini nak bina konsep. So, kalau konsep, pertamanya kamu kena tahu konsep, kamu cari dulu maklumat dalam ni. So, macam mana kamu nak cari maklumat kat sini? So, kamu ceritalah. Okey, yang ini tentang contoh haiwan kan? So, kamu cakap lah. Rangka contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ialah cacing tanah, lintah dan obo-obo. Okey. Poin yang kedua, yang pertama kamu cakap tentang maklumat. Maklumat apa yang ada kat dalam gambar. Kemudian, yang kedua kamu cakap tentang ciri sepunya dia. Apa ciri sepunya untuk rangka hidrostatik? Okey, kemudian kamu bagi satu lagi contoh haiwan yang ada hidrostatik. Kemudian kamu cerita pula haiwan selain daripada hidrostatik haiwan ni apa selain daripada itu. Contohnya rangka dalam ke, okey, rangka luar ke. Nama satu rangka dalam. Apa rangka luar. Rangka luar contohnya macam color jengking. Kemudian nombor 15 baru kamu buatkan ciri sepunya. So kamu cakaplah rangka hidrostatik ialah yang mempunyai salin balik ciri yang kamu dah nyatakan dekat atas. Okey, senang saja. Sebab itu kat sini markah dia 6. Okey, pergi kepada soalan nombor C. Okey, nombor C ni wanita mengalami osteoarthritis. So pada pendapat anda, adakah wanita tersebut sesuai untuk melakukan aktiviti mendaki bukit? So, mestilah tak boleh kan?
Tidak boleh. Wajar. Okay, kalau wajarkan ni, okay, adakah kamu setuju ataupun tidak? So, kalau kamu kata kamu setuju, kamu nyatakan kamu punya pendapat. Kalau kamu kata tak setuju, kamu nyatakan pendapat kamu. Contohnya tidak sesuai. Kenapa? Sebab yang ini, okay, kalau contohnya kamu kata tak sesuai, kamu sabut dapat 1 markah dah tau. Kamu cakap lah. Dekat sini kamu cakap tentang rawannya pada lutut telah haus. Sini 4 markah kan? So, lagi 2. Hal ini menyebabkan geseran antara tulang berlaku. Okey, kemudian poin yang ketiga, dia akan mengalami kesakitan atau keradangan semasa mendaki bukit. Okey. So, kalau nampak kat sini, 1 markah dah dapat, 2 markah, 3 markah dan 4 markah. Cukuplah 4 markah. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini, Kavya. Terima kasih banyak-banyak sebab datang. Okey, so teruskan belajar, teruskan sambil lagi belajar sampai kamu berjaya. Semoga kamu semua berjaya. Terima kasih banyak-banyak.